A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kita terima dan kita menghulurkan balik kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima dalam arti kata redha. Terima dalam arti kata kita sanggup menghadapi ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan atas tulis iradah Allah, atas kudrat Allah. Allah itu maha tinggi, Allah yang menciptakan kita dan Dia berhak memberikan apa saja jua ketetapan pada kita dan kita sebagai hamba menerima. Maka itulah syukur yang sebenarnya. Sebab nak menepati hamba yang bersyukur ini mesti kena sabar. Sebab itulah Nabi kata nisful minal iman as-subri wasyukri. Sabar dan syukur. Kalau kata duk sebut syukur saja, sabar tak ada, dia masih tidak beriman. Kalau sabar ada tapi syukur tiada ada, maka dia masih tidak beriman. Apa pun yang Allah Ta'ala tetapkan hari ini pada kita, bersyukurlah. Kalau dia tak ada yang kita harapkan, sabarlah. Sebab itu menepati hak sebagai seorang yang beriman. Iman Iman adalah keyakinan, satu rasa yang kita yakin tanpa ada rasa raib fih, syak wasangka kepada Allah. Kita pegang dengan yakin secara jazam, putus terus. Apa Allah Ta'ala letak, kita terima dan kita sabar, kita syukur. Sebab orang yang salah menilai syukur apabila dia meletakkan keinginan dia melebihi daripada hak ketentuan Allah. Dia nak hari ini RM100, dia usaha meniaga tak dapat, maka dia salahkan Allah pasal apa tak bagi. Sedangkan hak Allah nak bagi ke tak bagi, dia lupa siapa diri dia. Adakah itu hamba yang bersyukur? Dia sendiri tak kenal apa itu hamba. Kehendak kita wang, tapi Allah Ta'ala bagi kesihatan. Kehendak kita kenderaan yang mewah, tapi Allah Ta'ala bagi anak yang soleh. Kehendak kita untuk berada dalam satu ruang yang menyeronokkan, tapi Allah nak kita berada di satu ruang yang memberi input kepada kita tentang agama kita dan akhirat kita. Yang mana kita suka, belum tentu Allah Ta'ala suka. Yang mana Allah Ta'ala suka, kita sebagai hamba kena suka.
baru faham siapa tu hamba, siapa tu Tuhan. Masalah dia duduk tang tu dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah di sini maksudnya taat dan patuh, mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita, agama yang menceritakan tentang kematian, agama yang menceritakan tentang balasan, agama yang menceritakan nikmat syurga dan azab neraka, hanya agama Islam. Maka disitulah membicarakan tentang kejayaan seseorang, sebab kita akan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mai sini pun dengan daripada Allah, dan kita akan pulang pun hanya kepada Allah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, ketetapan yang kita kena pegang 6 perkara, iaitu keyakinan kita kepada 6 perkara tersebut. Tolak 1 bukan tinggal 5, tetapi tolak 1 hilang ke semua. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah kehidupan kita. Alhamdulillah sebab kita diberikan keizinan untuk berada di dalam agama yang benar. Alhamdulillah kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akidah yang betul. Kita duduk dalam agama yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Almarhum Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fil jawfil ma'i wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakibi, ila akhir hadis. Apa maksud dia? Daripada Abi Darda radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda kata dia dengar sendiri daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi kata, barang siapa yang menjalani satu jalan ilmu, dia pergi masjid bukan hanya nak semayang saja, dia pergi ke masjid sebab dia tahu ada majlis ilmu, ataupun dia keluar daripada rumah kerana ilmu, atau kehidupan dia nak cari ilmu, tak kira lah dia keluar tu kurang-kurang dia dapat ilmu, berarti dia sudah telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Siapa yang niat dia untuk ke syurga, yang pertama sekali kena ada ilmu dan kena duduk dalam majlis ilmu. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya hari ini nih, melebarkan sayap malaikat bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Maksudnya dalam rahmat Allah dan dalam doa para malaikat. Jangan duk kelang kabut balik, jangan duk kelang kabut, tak ada masa untuk ilmu. Yang dia ada masa untuk cari dunia. Dan sesungguhnya setiap yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun bagi orang yang alim. Yang ada di laut, ikan, segala apa makneka yang ada dalam laut, semua kata apa? Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Yang ada di langit, burung-burung apa semua, unggah-unggah yang ada di langit, apa semua yang sedang berterbangan dalam keadaan hamba Allah ni sedang berjalan mencari ilmu, dia tolong ampun, minta ampun. Ya Allah, ampuni dosa dia. Burung lang kata, burung gagak kata, duduk atas tinggi atas pokok, nampak kita lalu, ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas seorang yang abid, orang alim, orang yang ada ilmu dengan orang yang kuat ibadah, beza.
Kita menilai orang tu dalam hal mana? Orang banyak ilmu ke? Orang yang banyak ibadah? Ada orang suka tengok orang yang banyak ibadah sampai bengkak tu. Sebenarnya di sini disebut oleh Nabi, umpama orang yang banyak ibadah tapi ilmu kurang. Dia hanya seronok, dia hanya zuk dalam ibadah. Bab ilmu dia kurang. Yang satu lagi, dia suka mengajar dan dia suka tuntut ilmu. Dalam bab ibadah dia kurang daripada orang yang kuat ibadah. Kalau kata malam dia bangkit 2 rakaat dah. Yang seorang lagi bangkit tu hampir beribu rakaat. Sebab apa? Sebab dia lebih tertumpu kepada fadail, kelebihan. Tapi kelebihan menuntut ilmu dia kurang. Okey, di sini. Macam mana kata Nabi? Bagaimana beza dia dan kedudukan mereka? Kedudukan dia seperti kelebihan bulan purnama di atas sekalian bintang-bintang. Orang alim ni ibarat bulan yang 15 dan orang abid ni seperti bintang-bintang yang menerangi malam. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewarisi dinar. Nabi tak pernah tinggal harta dekat kita. Nabi hanya meninggalkan ilmu saja untuk kita. Maka siapakah pemegang ilmu warisan tersebut? Itulah para ulama. Muslimin yang dirahmati Allah, siapa nak harta Rasulullah, siapa nak harta para nabi, pergi duduk dengan ulama, maka dia adalah pewaris harta tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi. Masalah berapa Jo? 134 bab kafarah, kifarat, bayak, denda. Cerita tentang orang puasa dan dia buka sebelum waktu ataupun dia makan pada waktu patut dia berpuasa tapi dia makan. Orang, saya ulang kalau bulan Ramadan tuan-tuan, orang yang boleh makan siang hari bulan Ramadan, orang yang boleh makan siang hari, orang sakit dengan orang musafir saja. Siapa yang makan siang hari bulan Ramadan bukan orang sakit, bukan musafir, anda dosa besar. Sebab apa? Buka tanpa sebab, tidak berpuasa tanpa sebab. Fasik satulah, tapilah sampai munafik. Ada ulama kata munafik, dia kufur dengan iman dia, dia kufur dengan agama dia. Pasal apa? Pasal dia tak boleh nak turut perintah Allah, puasa saja. Muslimin yang dirahmati Allah, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, dan moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi fid darain. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan kifarat berbuka puasa dalam bulan Ramadan, makan awal. Apa perlu kita balas balik? Perlukah dia berpuasa ganti? Tetap. Tapi ada tak kifarat? Pasal dia buat, dia buka puasa sengaja. Kalau tak sengaja tak apa, dia sengaja. Memang dia tak mau puasa. Tengah hari dia masak dah Maggi. Okey. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata Syekh ini, barang siapa yang membatalkan puasanya dengan nak baca jamak ke jimak ke dia tak ada pakai jimim alif ain, jimak. Ni istilah ni kena faham lah. Istilah fiqh kena faham. Jimak, jamak, tom yam, tayamum. Jangan duk celaru tanya pula. Ta'liq ada lagi.
Istinsyak dengan istisqa. Istinsyak maksudnya mengisap air ke hidung. Istisqa tu mayang hajat, minta hujan. Silap disebut pula sekali lagi, jenuh berdoa minta hujan, rupanya air masuk hidung. Okey, kaedah ni pun kena faham. Kalau tak faham pun sebut dalam bahasa Melayu tak apa. Apa dia? Ambil dengan debu. Tu tayamum. Tapi sebut tom yam pula sekali lagi. Okey dah? Terus. Dia membatalkan puasanya dengan jima' dengan isteri ataupun sebagainya pada siang hari dengan sengaja. Nescaya kenalah kifarat ke atasnya orang yang jima' siang hari itu dengan wajib qada, bukan sehari. Dia buat sehari lah. Macam kita bincang hari itu. Kenduri bulan Syakban. Yang syoknya 29 Syakban pula tu. 29 Syakban, 28, 29 Ramadan. Apa? Tiba-tiba gerham lama dah. Redik tiap hari. Mai bulan Ramadan, no siang hari awal buta lagi. Okey. Kena? Ini dalil yang nak bawa dalil. Sebab apa? Sebab banyak berlaku. Wajib qadanya. Dia wajib qada. Qada ni maksudnya apa? Tunaikan. Qada maksud dia lain. Adaan maksud lain. Adaan tunai dalam waktu. Qadaan tunai luar waktu. Tunai luar waktu mungkin kerana kelupaan, mungkin kerana bersebab, mungkin atau sengaja. Tu dia kata qadaan. Qadaan ni luar waktu. Ada kadang-kadang qadaan pun masuk neraka. Sebab apa? Dia meringankan adaan. Faham? Dia tak mayang pun maghrib, dia duduk tengok TV 3 sampai habis dia tu. Dia kata tak apa, dia qada. Yang ni anak masuk neraka tu, dia qada, Allah terima atas sebab dia bayar balik, tapi bayar dalam waktu kan luar waktu. Maka hang tak taat juga. Allah nak hang taat. Besar sangat kat TV 3 tu. Bukan TV 3, cerita. TV 3 lagi dia saman pula kata. Besar sangat kat cerita tu. Besar sangat ke takraw tu. Besar sangat ke bola tu. Sampai hang tak mayang. Satu waktu tetap dia kena. Dikatakan oleh guru kami Syekh Aminuddin, sahabat saya juga, kita akan dilemparkan satu lembah, dia panggil lembah hai. Tak jatuh lagi neraka, lembah hai. Lembah hai ni dia macam lumpuk, dia macam satu benda hai ni, maksudnya kita kalau jatuh ke situ dia akan tarik kita, dia akan sedut kita. 500 tahun akhirat baru boleh naik balik. Bayangkan api neraka duk zup. Hawiyah. Hawiyah ni apa dah? Api yang menyala-nyala yang ada ekor ujung tu. Tinggi mana? Tinggi 3 kali ganda tinggi daripada Gunung Everest. Sebab dalamnya neraka ni sampai Nabi kata lempak batu tunggu nak bunyi balik kelekung ujung tu. Berapa ratus tahun baru dengar. Dalam tak dalamnya neraka tu. Api tu hak yang menyala-nyala, dia duduk tang ni ya. Hawiyah ni kita duduk tang ni kerana qada. Api tu naik. Pak. Kelai. Kerana apa? Qada. Salah sangat ke qada? Qada tetap kena qada. Sebab apa? Salah tang mana? Salah buat di luar waktu. Wajib puasa Ramadan pada bulan Ramadan, bukan luar. Tapi kalau kerana sebab sakit atau musafir, tak apa. Okey. Tu. Qada pun ada masalah. Kata Imam Nawawi pun ada sebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-3. Yang kedua, Ustaz. Bab qada sembahyang. Muslimin yang dirahmati Allah, sebab itulah kita akidah ahli sunnah wal jamaah, ingat kata ingat, banyak kata banyak, buatlah pelan-pelan. Tapi ada satu pendapat, buat hak mana ingat saja. Kalau hak kemarin buat kemarin ya, hak sudah-sudah tak payah buat, dia kata. Itu adalah satu pendapat. Ya, ada khilaf. Tapi kita tetap kata hak muda dulu pun buatlah pelan-pelan, satu hari satu, sebab kita nak redha Allah dan rahmat Allah. Dulu lupa, dulu jahat, dulu bernafsu, hari ni dah sedap, buatlah untuk supaya dipandang Allah dengan pandang rahmat. Muslimin yang dirahmati Allah,
Mana dalil dia yang kata kena qada balik tadi? Qada yang bagaimana? Bermula dalil yang menunjukkan atas wajib kifarat. Qada tadi qada kifarat. Kalau qada yang sari itu bukan qada kifarat. Itu qada bayar. Yang ni qada kifarat tu apa dia? Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala wa ma ahlaka. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, dalam kami duduk di sisi Rasulullah, masa sahabat duduk berhimpun dengan Rasulullah ramai-ramai, mai seorang laki-laki, ada seorang laki-laki mai. Datang akan dia seorang laki-laki nama dia Salman bin Sakhar. Apakala telah duduk ia di hadapan Rasulullah, sampai-sampai sahabat duk ada, sampai tu yang kata menyaksikan hadis tersebut siapa dia? Ramai. Sebab Nabi duduk dengan ramai, bukan Abu Hurairah saja. Mai sahabat ni nampak, oh seorang sahabat nama dia Salman mai duduk depan Nabi. Dia tanya apa? Apakala telah duduk ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia pun bertanya akan satu perkara yang telah berlaku ke atasnya. Apa yang sedang berlaku? Apa yang sudah berlaku? Katanya Salman kata ke Rasulullah, ya Rasulullah, binasalah aku, celakalah aku, habis dah aku. Pasal apa? Nabi tanya. Okey, binasalah aku dan orang yang daripada hamba oleh satu perkara yang telah hamba terbuat. Ada satu benda saya terbuat. Qala wa ma ahlaka. Sabda Nabi SAW, benda apa yang telah membinasakan engkau yang sebab engkau berkata begitu? Pasal apa yang kata macam tu? Apa benda yang boleh membinasakan engkau? Dia jawab balik, qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Kata Salman, sanya telah hamba jima' isteri hamba di dalam siang hari bulan Ramadan, kerana ditarik oleh syahwat hamba yang sangat kuat hingga tiada tertahan nafsu hamba, melainkan hamba jima' isteri hamba pada masa hamba lihat akan dia, dan jadi batal puasa hamba. Ini cerita dia, cerita atas cerita. Maka apalah kiranya pembayar dosa yang hamba perbuat itu? Salman tanya Nabi SAW. Maka apakala didengar oleh Rasulullah SAW akan perkataan yang demikian, lalu disahutnya. Nabi jawab, okay, sebab bila dah terbuat terlajak, sebenarnya tahu, sahabat tahu, kata tak boleh siang hari. Asal hukum puasa ni tuan-tuan, siang malam tak boleh. Sebulan kunci buang. Boleh. Sebulan tu buat cawat besi bulan Ramadan. Hak perempuan pun sama juga. Sebulan tu asal dia turun, bukan turun, berlaku atas Saidina Umar. Saidina Umar mai jumpa Nabi SAW. Dia kata semalam, maksudnya malam, boleh 2 gol. Okey, Nabi faham lah. Tu duk susah hati. Turun ayat Quran, hunna libasul lahun. Malam bulan Ramadan ni malam, tak ada apa. Maka turun hukum tu, ayat Quran turun menerangkan hukum Ramadan, hunna libasul lahun. Perempuan-perempuan, isteri-isteri kamu tu adalah pakaian bagi kamu. Malam-malam pakailah macam mana pun, macam dia pakaian kamu. Maksudnya malam sajalah, siang jangan duk kata Tiba-tiba dah tahu turun hukum siang hari tak boleh, berlaku pula kat Salman. Ni dia tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apabila didengar oleh Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Qala hal tastati' an ta'tiqu an ta'tiqa raqabah. Qala la, dia jawab balik. Sabdanya, adakah kuasa engkau memerdekakan seorang hamba abdi yang elok, sejahtera, maksudnya tak cacat, daripada keaiban? Tu hak pertama. Apa dia? Kalau terlajak dengan isteri, Nabi tanya dekat Salman, Nabi ambil pengajaran sebagai hadis, sebagai hukum. Nabi tanya, boleh tak, mampu tak bebaskan hamba? Kita nak cari hamba tak mana-mana ni, mana nak ada.
ada saya mai pada Indon. Saya ambil hari tu bayar 5,000. Oi, hatu hamah. Hatu orang gaji. Hatu bukan ni, tapi apa dia merdeka ke apa, bukan. Jawab Salman kata, tiada kuasa hamba ya Rasulullah. Di mana hamba hendak ambil abdi, sedangkan dia sendiri pun abdi. Kalau kiranya ada memiliki, bukan hamba yang merdeka. Kalau ada pun bukan hamba yang merdeka. Pasal dia pun tak merdeka. Dan hamba hendak membeli, maka tiada satu harta pun pada hamba nak membeli hamba. Maksudnya macam ni, kalau dia tak ada hamba, jangan faham, ada orang faham kata orang yang ada hamba saja boleh memerdekakan, maka terbayarlah kifarat. Tidak, orang yang tak ada hamba pun macam tu. Dia pi pekan, aduk kena 1,001 dirham. Kan? Hak mana yang duk jual marjinah ke, yang pencacing kat najih ke, siapa ke, dia boleh beli, dia merdeka kan. Tapi hak orang tua ni tak boleh, sebab dia tak sejahtera dah. Kasih 4 tolan noh. Boleh. Maka terbayarlah dia kifarat tadi. Tu sistem dulu lah. Jangan duk beli hak segak-segak lah. Beli hak yang sejahtera, boleh buat kerja apa semua, merdekakan dia. Beli dekat hak yang apa dah, yang tak tuntuang apa dia yang apa dia mamak tu duk jual tu, dibeli dekat dia, kasih 4 tolan tu, bayar dengan harga, abang kat dia, hari ni ku merdekakan atas kifarat, atas dosaku, atas melakukan jima atas isteri ku, sekian. Habis saya tahu. Tapi dah tak ada hari ni, nak buat macam mana? Okey, ada lagi. Qala fahal tastati' an tasumu syahrain mutatabi'ain. Baca lin Qala la. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, maka adakah kamu kuasa engkau puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut tiada henti. Kerana satu hari, satu gol siang hari kena bayar 2 bulan. Maksudnya berapa? 60 hari berturut-turut. Berturut-turut ni apa maksud dia? Maksud dia kalau slack satu hari, demam, malaria, tapioka, demam unta, kena demam tu 2 hari tak boleh puasa. Hari seterusnya kira 1 balik. Dah nak cerita macam ni, pasal apa yang berat sampai terang tu? Awak hang tak boleh tahan nafsu ke? Bulan Ramadan ni bulan tahan nafsu. Sampai tak boleh tahan nafsu sat. Yang bulan lain dia tengok bini dia macam kat 5 balik rumah. Pasal apa bulan Ramadan dia tengok macam era Pazira? Awak heran ke tak heran ke? Aduh. Yang hari lain dia tak kisah. Hari bulan Ramadan dia tengok segok lah. Iblis. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terus nescaya okey mana dia tak? 2 bulan berturut-turut tiada harus dibatalkan sehari sekalipun. Buat daripada sehari tu, tak kira lah bulan mana pun, dia ada masa. Buat daripada awal 1 hari bulan sampai 30, habis 1 bulan. Buat daripada awal bulan tu pula berturut-turut tanpa henti sekalipun. Ni Nabi kata, bukan saya kata. Maka jikalau dibatalkan dengan sehari di celah-celah 60 hari itu, Nabi kata nescaya diulangkan semula daripada awal. Oh, dia bulok sungguh sangatlah. Kasak ayat tu Ustaz. Nak kata macam mana? Lasat taruh malam. Muslimin yang dirahmati Allah. Sabak tu, bulan puasa ni sabak. Sabak Ustaz. Ada juga yang akad nikah apa makan. Ni pengantin akad nikah ni. Tahu tak? Hak perempuan tu bulan. Faham tak faham sudah. Nak tahu tak tahu, kalau tak PKP lah. Tuan-tuan tengok. Tak tahulah tuan-tuan macam mana tempat tuan-tuan. Kalaulah pengantin perempuan tak boleh masuk masjid tu, pasal itulah. Mau duk gagah masuk juga, hang tanggung lah sekali lagi. Pasal perempuan tu,
Pengantin perempuan, pengantin lelaki mainlah duduk tang ni depan Tok Imam. Tok Imam duduk bawah, dia duduk atas bantai. Geram aku. Hebat sungguh pada Tok Imam. Patut Tok Imam buat main dua. Tok Imam satu. Tok Imam satu, tok pengantin satu. Ni tok. Lagi Tok Imam duduk bawah. Tak pergi menikah pun tahu. Okeylah, tak apalah satu cerita. Pengantin perempuan boleh masuk tak? Tak boleh, haram. Sebab apa? Haid. Tang tu pun kita tahu dah. Maksudnya tunggu 15 hari pula hak pengantin lelaki ni pun. Lebih kurang. Sapang. Adakah pernikahan kita hanya hak tu saja? Faham tak? Aku terima nikahnya. Nya tu bukan nya tubuh. Nya tu dia tak sembahyang, nya balik ke hang. Nya tu dia tak tutup aurat, nya tu balik ke hang. Ada hang kata hang terima. Tadi hang kata aku terima nikahnya. Nya tu bukan menikah. Nakah maksudnya wati. Nak buat jari pula dah. Nakah maksudnya tu. Tapi maksud nakah di sini aku terima nya tu tadi. Nya bukan tegak hak tu saja. Anak yang terbit daripada perut dia tu pun tu nafkah aku kena bagi. Maksudnya perjanjian kita dengan tuan imam, perjanjian kita dengan qadi, perjanjian kita dengan juru nikah, perjanjian kita dengan bapaknya yang mengakadkan atas kita akad tu tadi, kita pembohong. Kalau kita tak terima dan tak buat pun hak yang kita kata aku terima tu tadi. Apa ramai yang tak ada biar gitu ya anak bini dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Dia telah engkar perjanjian dia dengan tuan imam, qadi, juru nikah dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik duk fikir balik. Jangan duk salah orang, salah diri kita balik. Aku terima nikahnya tu tadi macam mana? Okey, baik. Melalut dari situ pula dah. Okey. Kata Salman, jawab balik dalam hadis ni tadi, tiadalah hamba terkuasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu, dia kata. Ada agak-agak mampu tak? 2 bulan turut-turut 60 hari. Mampu tak? InsyaAllah nampak macam tak apa nak berat boleh. Pasal apa? Dia 40 ke atas ni, 30 ke atas pula kan. Lah penyakit banyak, apa semua banyak. Agak-agak nak slack tak? Mesti slacknya. Jangan duk mengaku kemah lah. Saya puasa 3 hari. 3 hari pun ada orang nazar, dia kata aku kalau bola Kedah menang aku nak puasa 3 hari. Patut tak buat? Nak tanya hak tu dulu. Nazar hak tu boleh buat tak? Okey saya ulang. Selalu juga saya sebut. Nazar adalah sesuatu yang disunatkan. Maksudnya benda tu ada pahala. Nazar tidak sah kalau benda tu wajib. Nazar tidak sah kalau benda tu haram. Puasa elok tak? Elok. Maka elok. Kedah menang kena puasa. Tapi kalau dia kata kalau Kedah menang aku nak bogeh. Benda tu haram ke? Baik ke buruk? Buruk. Maka tak terpakai nazar tu. Okey. Dia kata benda elok dan benda tu memang berlaku. Maka dia kena puasa. Berturut-turut lah 3 hari dia sebut tadi. Hak 3 hari ni pun mai hari kedua nak masuk ketiga slack. Lembek dah. Maka dia kena ulang balik. Hak 3 tu tambahlah 60. Pakai diet ayat tu lah. Turun sungguh daripada 80 kilometer 80 kg kenderaan berat ikut kiri terus jadi kancil. Terbiang dia pergi buat tu pula lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Salman kata tak mampu ya Rasulullah. Sambung lagi, bukankah hamba jatuh begini kifarat dengan sebab kuat syahwat hamba, maka tidaklah hamba terbuatkan demikian itu. Kalau tak kerana yang tu aku boleh tinggal puasa, macam mana aku nak puasa kerana benda tu? Faham maksud dia? Okey. Faham tak? Itu Salman kata kepada Rasulullah. Nabi jawab balik, qala fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan
Sabda Nabi SAW. Maka tidakkah kuasa kamu memberi makan 60 orang miskin? Boleh tak bagi makan 60 orang miskin? Boleh tak? Qala la. Jawabnya, tak mampu Rasulullah. Okey, tuan-tuan boleh ambil dah. Kalau tuan-tuan boleh merdekakan hamba, kalau tuan-tuan telajak 3-4 gol tu kan. Tuan-tuan ambil hak pertama. Hak pertama tak ada dah. Tuan-tuan mohon memang tak ada dah. Tak ada dah. Tuan-tuan ambil hak kedua. Puasa 60 hari. Kalau tuan-tuan tak mampu juga, tuan-tuan bagi makan 60 orang miskin. Lah belambuk. Lah belambuk tuan-tuan. Nak lagi pula pergi cari hak mana di mangsa banjir. Ada. Pasal apa saya kata lah ni banyak? Ada yang anak-anak kehilangan bapa dan ibunya kerana COVID. Ada. Pilah cari. Ada time law lah nak bayar more yang nak ada hak yang kita tertangguh. Dan kita balik pada Salman tadi. Qala la, dia kata aku tak kuasa ya Rasulullah, kerana di mana hamba ambil, dia ni orang miskin, hamba pula mana dia nak ambil duit nak bagi makan pada 60 orang ni. Sedangkan diri hamba miskin jua, kata Salman. Qala, Nabi kata balik, ijlis. Hamzah wasal 1 2 3 baris bawah, ijlis. Fajulasa. Sabda Nabi SAW, Nabi kata duduk sat, jangan ke mana-mana. Dia duduk diri di tampai mai, dia tanya Nabi, macam mana ni nak buat hak cerita awal tadi. Nabi kata duduk sat. Dia dah tak tahu dah, terfikirkan dosa dia kerana benda tu. Kita kalau buat benda dosa dah, kita terfikir sampai tu silap dah. Sahabat Nabi ni dia terfikir apa ni nak buat ni, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, ya Allah. Nabi kata sabar, duduk sat. Okey, ada jalan penyelesaian dah. Jangan pergi mana-mana. Maka duduklah laki-laki tadi, Salman tu, dengan menjunjung suruh Nabi, sabda Nabi SAW. Kata khila, kata satu pendapat, sebab pun disuruh Nabi akan laki-laki itu duduk ialah kerana menantikan wahyu turun. Kok-koklah ada wahyu turun, ada perubahan daripada hukum tersebut. Ini ada kata khila, maksudnya ada kata setengah pendapat. Sebab tu Nabi suruh tunggu sat, duduk sat. Kok ada wahyu. Kalau kita tunggu sat, saya tanya kawan saya, hantar SMS. Tu kerja saya lah. Ustaz, nak tanya Ustaz. Yo. Ni. Isteri saya, dia jadi macam ni. Isteri saya dengan kita berpening biul macam mana. Pak, hantar kat dia untuk guru. Tak boleh juga. Pak, hantar kat Syekh Abi tak ada. Abi duduk Bogor, memang dia tak tengok dah. Oh, sudah. Tunggu. Kalau kata duduk tadi, hang duduklah tentu. Faham kau no? Duduk. Kita duduk tunggu wahyu. Bila wahyu nak sampai tu, dah ada kaedah kita lah. Kita nak jatuh hukum tak boleh. Lah, tak tahulah. Abang pergi pejabat agama lah. Pilah pejabat agama. Tu ya jawapan dia. Nak kata macam ni pun tak boleh. Okey, Selimin. Tu sebab bila orang tanya saya tentang zakat, saya tak jawab. Saya akan kata, pergi pejabat zakat. Sebab apa? Sebab dia akan lari. Bab faraid pun saya tak jawab. Saya kata pergi tanya pejabat mahkamah syariah dan pejabat tanah. Saya tak mau. Memang akan lari. Bukan lari dari segi apa? Dari segi orang kita ni sekupang boleh kira. Kita bagi ada kepiang je. Oh, dia kira ni nyenyet. Melebih sikit tak boleh ke? Tak boleh. Oh, ini ambil tanya. Aduh. Satu pula kalau bab zakat dia kena ikut kadar mah. Kita bukan tahu bab mah tak pernah beli. Nak tahu macam mana. Maka nak kira macam mana? Tanya sana lah, jangan duk main tani. Tahun ni bagi boleh. Tanya jangan. Okey, baik. Boleh sebab tapi ada pencerahan. Sebab itu yang saya tak mau nak bagi. Contohlah bab KWSP. Bab harta yang ada dalam ni tapi tak ada di tangan. Ada hukum lain. Ada negeri ni, pejabat zakat negeri ni, ataupun dipanggil pejabat zakat, jabatan zakat negeri tu kata macam ni, selagi mana tak ada di tangan tak payah bayar. Yang kau ni kata dah nama hang kena bayar. Yang tu saya tak mau bagi jawapan. Sekali lagi orang kata saya kata
Payah pula saya lagi. Lalu kita tanya sana. Nah, mana kalau orang tanya kita bab-bab macam tu jangan dia jawab. Kita tanya hak yang bertanggungjawab. Okey, Muslimin yang dirahmati Allah. Bidrah bunyi ya. Terus sikit lagi. Sebab apa? Sebab tunggu wahyu. Apa hukum yang berkenaan dengan laki-laki itu ataupun Nabi itu tahukan lagi akan dibawa orang akan sesuatu yang menjadi penolong laki-laki tersebut. Dia duit tak ada. Hamba abdi tak boleh, nak puasa pun tak mampu dak kena hak tu lah dia tak boleh puasa. Faham ke tak? Lepas tu nak bagi makan pun dia memang tak mampu. Nak macam mana ni nak buat ni? Tapi kalau tuan-tuan tanya saya suruh satu ya tuan-tuan. Puasa 60 hari. Gagah sangat. Boleh tak tu? Ustaz, malam saya ni malam lah kemarin saya ni Ustaz hampa sah. Kalau tak boleh juga saya nampak kata dia memang pasal tu jugalah memang tak boleh puasa hak qada atau lepas hari ni. Macam mana? Okey, hang bagi makan insya-Allah. Pasal apa? Miskin orang kita lepas lagi. Satu hari kita makan, satu hari kita bagi orang. Selama 60 hari. Faham tak? Takkan sekali makan, tuan-tuan makan macam mana? Siang nasi RM2, RM5, kenyang tak? Kenyang. Panggil seorang orang miskin mai belanja, bagi makan satu hari 60 hari. Boleh tak? Boleh lah. Boleh. Oh, duk garu kepala pula macam rasa tak boleh. Murah ngak rokok boleh beli, kian kasih. Ya. Rokok apa ringgit? Apa siapa hak tu boleh, nak anu tak boleh. Boleh lah hak yang hak 60 hari bagi makan ni, insya-Allah boleh. Ni pasal hak yang ni Salman ni pasal miskin. Tapi dia tak isak John. Tu dia memang apa pun dia tak ada. Tu yang payah. Okey, baik. Oi, nak perhabis macam mana ni? Saya terus lagi nak. Duk tunggu-tunggu. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar wal 'araq. Al-mikalika apa dia ni? Al-miktal ad-dakhmu. Dan duduk itu maka didatangkan orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arak. Arak ni apa dia? Bekas yang berisi penuh buah kurma di dalamnya. Dan bermula arak itu ialah bekas besar, yakni raga. Itu masuk arak, ain ra qaf. Arak. Okey, arak maksudnya orang. Iraq tu negeri. Kira-kira muatnya 60 cupak. Maka sekalian 60 cupak. Tuan-tuan nampak lagi? Saya nampak lah. Dalam kita ada masalah tuan-tuan bila kita jumpa siapa? Jumpa orang yang penuh keberkatan, jumpa orang yang ada syafaat, jumpa orang yang penuh kerahmatan. Tu susah. Rupa-rupanya ada orang mai hantar 60 cupak kurma. Okey, sambung sikit ya. Maka sekalian kurma inilah akan diberi oleh Nabi SAW kepada laki-laki itu supaya dibayarnya akan kifaratnya. Apabila sampai kurma itu, pasal apa? Pasal kurma tu makanan ruji masa tu. Maka berapa cupak? 60 cupak untuk 60 orang. Ke tangan Nabi, maka Nabi pun memberikan pada laki-laki serta bersabda, faqala tasaddaq bih. Sabdanya, terimalah olehmu kurma itu semuanya dengan sedekah olehmu akan segala orang yang miskin supaya lepas kifarat kamu. Maka laki-laki itu pun menyambut daripada ni pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah diterimanya, ia pun berkata, faqala ma baina la bataiha ahadun afqar minna. Maka katanya, adakah hamba sedekahkan ini kurma kepada orang miskin lain? Nabi bagi kat dia, suruh bagi kat orang. Demi Tuhan ars, apa dia ni? Tak ada sebut di atas, tapi dia turun mai tang ni.
Tiada seorang pun di dalam antara dua sempadan negeri Madinah ini yang telah fakir daripada hamba. Dan isi rumah hamba pun tiada satu rumah lebih fakir daripadanya. Maka hamba lepaskan kiranya kelaparan dan kedaifan isi rumah hamba dengan kurma ini, alangkah baiknya. Tengok Nabi SAW. Ada hak tu lah. Ada hak tu lah. Kerana kau ni ada masalah, nak puasa tak boleh, nak ni hamba abdi tak boleh, nak bagi makan tak boleh, ambil lah hak ni. Kalau aku bagi pun kat hang, bukan aku miskin pun. Sifat seorang pemimpin, sifat seorang ketua. Ada masalah, tahu kata tak boleh, kita tolong dia, memudahkan kifarat dia, supaya Allah mudahkan dia dan mudahkan kita. Faham kot no? Dekat tu saja tuan-tuan. Nanti kita sambung 135 masalah kifarat jima' siang hari. Yang tadi hadis. Nanti minggu depan kita bincang apa pendapat ulama tentang hal-hal masalah sebegini. Okay, dah? Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.